Sekolah 200 tahun, legasi tukang kayu tua di Filipina. Sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Pada September 2023, sebuah taufan ganas membadai wilayah tengah Filipina. Sekolah yang menjadi tempat berteduh dan menimba ilmu bagi 200 orang kanak-kanak musnah dalam sekelip mata. Bangunan yang dibina tergesa-gesa kerana bajet yang terhad itu ranap menyembah bumi. Melihat keruntuhan itu, seorang lelaki membuat tekad. Saya akan membinanya dengan kayu. Saya akan membina sebuah sekolah yang mampu bertahan selama 200 tahun. Lelaki itu ialah Encik Ismail Abdullah, seorang tukang kayu berusia 70 tahun. Dia berjanji akan membina semula sekolah itu seorang diri dalam masa 3 bulan. Tanpa sebatang paku, tanpa sebarang alatan kuasa elektrik, hanya menggunakan kudrat tangan sepenuhnya. Penduduk kampung mentertawakannya. Dengan kayu, di tempat yang selalu dilanda taufan ini, namun, pada hari perasmian, sesuatu yang di luar jangkaan semua orang telah terjadi. Mari kita selami apa sebenarnya yang telah berlaku. Selamat sejahtera, nama saya Ismail Abdullah. Tahun ini genap 50 tahun saya menjadi seorang tukang kayu. Pada September 2023, taufan Haikui telah melanda bahagian tengah Filipina dengan kelajuan angin mencecah 55 meter sesaat. Sebuah sekolah rendah di kawasan itu musnah di badai taufan. Sekolah ini dibina 3 tahun lalu hasil sumbangan penduduk tempatan. Namun, disebabkan bajet yang tidak mencukupi, sebuah syarikat pembinaan yang menawarkan bidaan terendah telah dipilih. Walaupun strukturnya konkrit, ia langsung tidak berdaya menahan amukan taufan. 3 dinding luar retak dan siling 2 buah bilik darjah runtuh. 5 tiang utamanya retak dari pangkal. Seramai 200 orang kanak-kanak kehilangan sekolah mereka. Mereka terpaksa menumpang belajar di dewan orang ramai yang berdekatan, tetapi melihat mereka terpaksa duduk berhimpit mengikut darjah dalam ruang yang sempit amat menyedihkan. Masalah yang lebih besar ialah musim tengkujuh seterusnya akan tiba dalam masa 3 bulan lagi. Pada awal Oktober, saya menerima panggilan daripada sebuah agensi kerjasama antarabangsa Malaysia. Mereka meminta saya untuk turut serta dalam projek pembinaan semula sekolah di Filipina sebagai penasihat. Pada mulanya, saya mahu menolak. Saya tidak yakin kudrat saya sebagai seorang lelaki berusia 70 tahun masih kuat untuk bekerja di luar negara. Namun, sebaik sahaja melihat gambar sekolah yang runtuh itu, fikiran saya berubah. Di dalam gambar itu, meja dan kerusi kecil di bilik darjah terbalik dan diselaputi debu. Di papan hitam, perkataan-perkataan Inggris yang separuh terpadam masih kelihatan. Dan di satu sudut, saya ternampak sepasang kasut sukan kecil. Pada 15 Oktober, saya tiba di Filipina. Selepas menempuh perjalanan selama 4 jam dengan kereta dari lapangan terbang, saya tiba di sebuah perkampungan nelayan yang lebih kecil daripada yang saya sangkakan, dengan populasi sekitar 1.500 orang. Di sepanjang jalan yang dihiasi pokok kelapa, saya ternampak sekolah yang telah musnah. Keadaannya amat mengejutkan. Ia jauh lebih teruk daripada apa yang saya lihat dalam gambar. Satu sisi bangunan hampir tinggal rangkanya sahaja, dan lantainya dipenuhi serpihan konkrit dan batang keluli yang berselirat. Saya memakai sarung tangan dan melangkah masuk ke dalam bangunan. Saya menyentuh dinding yang runtuh. Konkritnya terasa lebih rapuh daripada yang dijangkakan. Apabila saya mengetuk tiang, bunyinya kedengaran kosong. Keadaan di bahagian asas bangunan lebih parah. Sistem saliran langsung tidak dibina. Air yang bertakung telah melemahkan konkrit asas. Demi menjimatkan bajet, mereka akhirnya terpaksa menanggung kerugian yang lebih besar. Pada pandangan saya, jika dibina semula dengan cara yang sama, bangunan ini tidak akan bertahan walaupun 2 tahun. Ketika saya sedang meninjau tapak, kira-kira 10 orang penduduk kampung datang berkumpul. Seorang lelaki pertengahan umur menghampiri dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Adakah kamu dari Malaysia? Bolehkah sekolah ini dibaiki?" Saya terdiam seketika. Sejujurnya, saya buntu. Dengan kerosakan seteruk ini, adalah lebih baik untuk merobohkannya dan membina yang baru. Tetapi bajet dan masa sangat terhad. Lagipun, jika dibina dengan kaedah yang sama, ia pasti akan runtuh lagi. Pada ketika itu, seorang kanak-kanak perempuan menghampiri saya. Dia kelihatan berusia sekitar 8 tahun. Sambil menunjuk ke arah bilik darjah yang runtuh, dia bertanya, "Adakah bilik darjah ini akan dibina semula? Bilakah kami boleh kembali ke sekolah?" Saya melutut menyamai ketinggiannya, memandang matanya dan berkata dengan perlahan, "Ya, kita boleh binanya semula. Tetapi kali ini, kita akan bina dengan cara yang berbeza."
Saya akan bina sebuah sekolah yang tidak akan runtuh walaupun dilanda taufan, sebuah sekolah yang akan bertahan selama 200 tahun. Kanak-kanak itu memandang saya dengan hairan. Macam mana? Saya tersenyum dan menjawab, dengan kayu. Pada saat itu, riak wajah orang dewasa di sekeliling serta-merta berubah. Seseorang berbisik, kayu? Di tempat yang sering dilanda taufan ini, bukankah ia akan lebih mudah runtuh? Saya perlahan-lahan berdiri dan memandang penduduk kampung. Saya dapat merasakan pandangan ragu-ragu mereka. Mungkin sukar bagi mereka untuk percaya apabila seorang lelaki tua dari negara asing datang dan mahu membina sekolah dengan kayu. Tetapi saya yakin, sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam seni bina kayu selama 50 tahun, saya tahu betapa kuatnya struktur kayu yang dibina dengan betul. Teknik tanggam dalam seni bina Melayu tradisional mampu membina struktur yang bertahan lebih 200 tahun tanpa menggunakan sebatang paku pun. Saya mengeluarkan buku nota dari beg saya dan mula melakar. Saya menjelaskan bagaimana tiang-tiang kayu akan disambungkan dan mengapa ia kukuh menahan taufan. Namun, riak wajah penduduk kampung masih skeptikal. Seorang lelaki berusia 60 kosaan yang kelihatan seperti ketua kampung berkata, "Kami sudah pernah gagal sekali. Jika kami gagal lagi, anak-anak kami akan menderita lebih lama. Kami maukan cara yang pasti." Saya mengangguk. Saya faham kebimbangan mereka. Malam itu saya bermalam di rumah tumpangan kampung. Dari luar tingkap saya mendengar bunyi daun kelapa yang ditiup angin. Saya mula melakar pelan reka bentuk di atas buku nota saya, mengambil kira iklim, kekuatan taufan, dan kelembapan di kawasan itu. Sekitar jam 4 pagi, pelan itu siap. Ia merupakan adaptasi daripada struktur asas rumah panggung Melayu, tetapi diubah sesuai mengikut persekitaran tempatan. Perkara yang paling penting ialah kerja-kerja asas. Saya merancang sistem saliran yang sempurna dan struktur yang melindungi kayu daripada kelembapan. Keesokan paginya, saya kembali ke tapak. Kali ini, ketua kampung dan pegawai dari Jabatan Pendidikan turut serta. Saya membentangkan pelan yang saya lukis semalaman. Setelah mendengar penjelasan saya, pegawai pendidikan itu bertanya, "Adakah Tuan akan melakukan semua ini seorang diri? Pada usia 70 tahun?" Saya terdiam seketika. Sebenarnya, saya cuba mencari tenaga kerja tempatan untuk bekerja sama, tetapi tiada siapa yang tahu teknik ini. Teknik tanggam tradisional memerlukan masa bertahun-tahun untuk dipelajari. Akhirnya, saya menjawab, "Saya boleh lakukannya. Beri saya 3 bulan, saya akan siapkannya." Semua orang kelihatan terkejut. 3 bulan? Mustahil, begitulah reaksi mereka. Tetapi saya tidak berganjak. Saya tidak boleh biarkan anak-anak ini menghadapi bahaya lagi. Jika dibina dengan betul, ia akan bertahan. Pada hari itu, perang 3 bulan saya pun bermula. 3 bulan, pada zahirnya mungkin kelihatan seperti tempoh yang panjang, tetapi hakikatnya berbeza. Saya terpaksa melakukan semua proses dari reka bentuk hingga pembinaan seorang diri. Masalah terbesar ialah mendapatkan bahan mentah. Jika di Malaysia, semuanya boleh diselesaikan dengan satu panggilan telefon. Tetapi di sini, di sebuah perkampungan nelayan kecil di tengah Filipina, tiada kilang papan. Bandar terdekat pula terletak 4 jam perjalanan dengan kereta. Pada 18 Oktober, saya bangun pada pukul 5 pagi. Bersama seorang pemandu arah yang diperkenalkan oleh ketua kampung, saya menuju ke kawasan hutan berdekatan. Kami menaiki jeep usang melalui jalan tidak berturap selama lebih 2 jam. Kereta bergoyang-goyang dan habuk masuk melalui celah-celah tingkap. Apabila kami tiba di kaki bukit, jam sudah menunjukkan lebih pukul 8 pagi. Pemandu arah itu seorang yang pendiam. Dia berkata, di bukit ini memang ada pokok pine, Pinus cassia. Tetapi, kerana jarang ditebang, dia tidak tahu keadaannya. Selain itu, kami perlu mendapatkan kebenaran penduduk tempatan. Kami mula mendaki. Bukan mudah untuk mendaki bukit pada usia 70 tahun. Peluh membasahi belakang badan saya dan nafas saya tercungap-cungap. Setelah berjalan kira-kira 30 menit, tiba-tiba pandangan saya terbuka luas. Hutan pine terbentang di hadapan mata. Ia adalah pine Filipina, Pinus cassia. Spesiesnya berbeza daripada pine di Malaysia, tetapi sifat kayunya serupa. Saya mengeluarkan pita pengukur dan penebuk dari beg saya, lalu mula memeriksa setiap pokok satu persatu. Pokok pertama, kulitnya terlalu kasar dan banyak buku. Tidak sesuai. Pokok kedua, diameternya bagus tetapi batangnya bengkok. Tidak sesuai. Pokok ketiga, nampak elok dari luar. Tetapi apabila saya tebuk kulitnya,
Ada kesan dimakan anai-anai. Tidak sesuai. Sejam berlalu. Saya telah memeriksa lebih 100 batang pokok, tetapi hanya 10 yang melepasi piawaian. Menjelang tengah hari, saya duduk berehat di bawah naungan pokok sambil minum air. Fikiran saya buntu. Untuk membina sebuah sekolah, saya memerlukan sekurang-kurangnya 80 batang pokok. Tetapi setelah meredah hutan sepanjang pagi, saya hanya menemui 40 batang pokok yang sesuai, hanya separuh daripada yang diperlukan. Saya bertanya kepada pemandu arah, adakah terdapat hutan pain di tempat lain? Dia menggelengkan kepala. Inilah hutan pain terbesar di kawasan ini. Hutan lain yang terdekat pun mengambil masa 5 jam perjalanan dengan kereta. Pergi balik 10 jam. Saya tidak mempunyai masa sebanyak itu dalam tempoh 3 bulan ini. Saya mengeluh. Jika bahan tidak mencukupi, saya terpaksa mengubah reka bentuk. Tetapi mengubah reka bentuk boleh melemahkan strukturnya. Ada bahagian yang tidak boleh dikompromi jika mahu ia tahan taufan. Ketika itulah, saya terdengar bunyi seseorang menghampiri dari seberang hutan. Langkahnya kasar. Saya mengangkat kepala dan melihat 2 orang lelaki berusia 30-an berjalan pantas ke arah kami, memegang parang dan kapak. Wajah mereka kelihatan bengis. Pemandu arah saya serta-merta bangun dengan riak wajah cemas dan mula bercakap dengan mereka dalam bahasa tempatan. Suara mereka semakin meninggi. Suasananya tegang. Pemandu arah itu berpaling kepada saya dan berkata, mereka ini penjaga hutan. Menebang pokok tanpa kebenaran akan membawa padah besar, mungkin akan dilaporkan kepada polis. Saya menarik nafas dalam-dalam, menghampiri mereka dan memberi salam dengan sopan. Saya mengeluarkan pelan reka bentuk dari beg saya dan menunjukkannya kepada mereka. Saya menjelaskan bahawa saya memerlukan kayu untuk membina sekolah demi anak-anak di kampung ini. Kedua-dua lelaki itu melihat pelan itu sekilas, tetapi kemudian memalingkan muka seolah-olah tidak berminat. Salah seorang daripada mereka yang lebih muda bertanya dalam bahasa Inggris, "Kamu fikir logik ke seorang lelaki tua mahu membina sekolah seorang diri?" Suaranya bernada sinis. Saya menjawab dengan tenang, "Saya boleh. Saya telah melakukan kerja ini selama 50 tahun. Dia mencebik. 50 tahun? Kalau begitu kamu patut tahu betapa berharganya kayu. Kenapa kamu mahu tebang 80 batang pokok? Hutan ini mengambil masa 30 tahun untuk membesar." 30 tahun? Saya terdiam. Kata-katanya benar. Keheningan menyelubungi kami selama kira-kira 10 saat yang terasa begitu lama. Saya membuat keputusan. Saya melutut dan mula melukis di atas tanah dengan sebatang ranting. Saya melukis teknik tanggam. Saya melukis dengan perlahan bagaimana kayu-kayu itu akan bercantum, bagaimana pasak akan dimasukkan. Dengan cara ini, tiada sebatang paku pun diperlukan. Ia akan menghubungkan kayu dengan kuat sambil mengekalkan uratnya. Ia akan bertahan selama 200 tahun. Sehingga ke generasi cicit kamu, kayu-kayu ini akan terus melindungi sekolah. Kedua-dua lelaki itu memandang lukisan saya. Wajah mereka kelihatan sedikit lembut berbanding tadi. Lelaki yang lebih tua bertanya dengan perlahan, "Kalau dibina dengan kayu, tidakkah ia lemah terhadap taufan? Bagaimana jika ia runtuh lagi seperti sekolah yang runtuh tahun lepas?" Kali ini, tiada nada permusuhan dalam suaranya. Saya perlahan-lahan berdiri dan menunjuk ke sebatang pokok pain berdekatan. Lihat pokok itu. Berpuluh-puluh taufan telah melaluinya, tetapi ia masih tegak berdiri. Mengapa? Kerana kayu melentur dan menyebarkan daya angin. Sekolah yang runtuh tahun lepas adalah kerana ia dibina dengan tergesa-gesa akibat bajet yang tidak mencukupi. Ia masalah pembinaan, bukan masalah bahan. Jika dibina dengan betul, apa jua bahan akan tahan lama. Kita akan mengambil masa untuk membinanya dengan betul. Keheningan kembali. Kedua-dua lelaki itu saling berpandangan. Selepas seketika, lelaki yang lebih muda bersuara, "Ketua kampung ada bercerita tentang kamu. Seorang tukang kayu tua dari Malaysia. Sejujurnya, sukar untuk kami percaya. Tetapi," dia menyambung, "ayah saya juga seorang tukang kayu. Dia membina rumah di kampung ini sehingga akhir hayatnya. Saya boleh tahu dengan melihat tangan seorang yang biasa bekerja dengan kayu. Tangan tuan, tangan seorang tukang kayu sejati. Saya memandang tangan saya. Tangan yang penuh dengan parut dan bekas luka terkena ketam. Tangan yang terukir dengan perjalanan 50 tahun. Lelaki yang lebih tua berkata, "Kami benarkan kamu menebang pokok-pokok ini. Tetapi, dengan satu syarat, kami mahu bekerja bersama kamu. Kami mahu belajar daripada kamu." Saya terkejut.
Ia satu tawaran yang tidak dijangka. Kami berdua lahir dan membesar di kampung ini, tambahnya. Kami mahu belajar pertukangan kayu, tetapi tiada siapa yang boleh mengajar. Sementara kamu membina sekolah, kami mau bekerja dan belajar bersama. Saya berfikir sejenak. Sejujurnya, mungkin lebih cepat jika saya melakukannya seorang diri. Tetapi melihat kesungguhan di mata mereka, saya tidak sanggup menolak. Baiklah, jawab saya. Kita bekerja bersama. Tetapi ia tidak akan mudah. Kita perlu mula bekerja pada pukul 5 pagi setiap hari dan berakhir pada pukul 10 malam. Kedua-dua lelaki itu tersenyum dan mengangguk. Tidak mengapa, selagi kami boleh belajar, kami sanggup, kata mereka. Petang itu, kami mula memilih pokok bersama-sama. Nama lelaki muda itu ialah Carlos, 29 tahun. Lelaki yang lebih tua pula bernama Emilio, 42 tahun. Kedua-duanya bekerja sebagai petani di kawasan itu. Kami meredah hutan sehingga matahari terbenam. Akhirnya, kami berjaya memilih 60 batang pokok yang sesuai. Ia kurang daripada 80 batang, tetapi dengan sedikit pengubahsuaian pada reka bentuk, ia masih boleh dilaksanakan. Keesokan harinya, kerja-kerja sebenar bermula. Penebangan diserahkan kepada syarikat profesional. Minggu pertama dihabiskan untuk kerja-kerja asas, yaitu membersihkan tapak sekolah yang runtuh. Hanya untuk membersihkan serpihan sahaja mengambil masa 3 hari. Bulan Oktober hampir berakhir. Setelah kerja-kerja asas selesai, akhirnya kayu-kayu pain yang telah ditebang tiba di tapak. 4 buah lori penuh. Melihat kayu-kayu bala itu tersusun, hati saya berdebar. Saya berkata kepada Carlos dan Emilio, "Sekarang, kerja sebenar bermula. Kita perlu melicinkan setiap batang kayu ini dengan tangan. Adakah kamu bersedia?" Mereka berdua mengangguk dengan riak wajah yang serius. Perang 3 bulan kini benar-benar bermula. Minggu pertama bulan November, kerja-kerja pertukangan kayu secara rasmi bermula. Melihat 60 batang kayu balak yang tersusun di tapak, saya menarik nafas panjang. Kayu-kayu ini perlu dibentuk menjadi tiang, dipotong tanggamnya, dan dicantum satu persatu. Saya memulakan latihan pertama untuk Carlos dan Emilio, mengetam. Lihat ini, saya mengangkat ketam tangan. Alat ini mungkin nampak lebih perlahan daripada ketam elektrik, tetapi ia adalah yang terbaik untuk menyerlahkan urat kayu dan mendapatkan ketebalan yang tepat. Carlos mengerutkan dahi. "Bukankah lebih cepat jika menggunakan ketam elektrik?" tanyanya. Saya menggeleng. Cepat, tetapi tidak tepat. Kelembapan di kawasan ini tinggi. Kita perlu mengambil kira pengecutan dan pengembangan kayu. Mesin tidak dapat membaca semua itu. Tetapi tangan boleh merasa. Kami memulakan kerja pada balak pertama. Saya menandakan garisan tengah kayu. Kita perlu mengetam mengikut garisan ini. Jika terpesong walaupun 1 mm, ia tidak akan bercantum dengan baik kemudian nanti. Carlos dan Emilio memerhati dengan penuh tumpuan. Saya meletakkan ketam di atas kayu dan menolaknya perlahan-lahan. Ses-ar-ar-kakaka. Tatal kayu yang nipis bergulung keluar. Kayu itu diketam licin mengikut uratnya. "Sekarang, coba kamu pula." Saya menghulurkan ketam kepada Carlos. Dia memegangnya, tetapi kerana ini kali pertama, tangannya terlalu keras. Apabila dia cuba menolak, ketam itu tersangkut pada kayu dan berbunyi berkeriut. Tiada tatal yang keluar. "Lembutkan tangan kamu." Saya memegang tangannya dan membetulkan kedudukannya perlahan-lahan. Bayangkan bukan ketam yang memotong kayu, tetapi kayu yang memandu ketam. Carlos mencuba lagi. Kali ini, sedikit tatal nipis keluar. Senyuman terukir di wajahnya. Emilio juga mencuba. Mungkin kerana usianya lebih tua, tangannya lebih stabil. Kerjanya agak lancar. Sepanjang hari kami hanya berlatih mengetam. Menjelang jam 6 petang, tangan mereka berdua melepuh. Carlos memandang tangannya dengan muka berkerut menahan sakit. Saya berkata, "Pada mulanya memang begini. Bertahanlah seminggu, nanti kulitmu akan menjadi tebal. Selepas itu tidak akan sakit lagi." Malam itu, di rumah tumpangan, saya mengira kemajuan kerja. Dalam sehari, kami hanya mampu menyiapkan sebatang balak menjadi tiang. Untuk 60 batang balak, ia akan mengambil masa 60 hari, 2 bulan. Ini bermakna 2 daripada 3 bulan yang diperuntukkan hanya untuk kerja-kerja ini. Saya mula risau. Terlalu perlahan. Jika mengambil kira masa untuk memotong tanggam dan memasangnya, 3 bulan mungkin tidak mencukupi. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mempercepatkan kerja. Saya mengajar Carlos dan Emilio untuk bekerja serentak. Seorang menandakan garisan manakala seorang lagi mengetam. Seminggu berlalu,
Tangan mereka mula menebal. Kelajuan mengetam juga semakin meningkat. Apa yang menakjubkan ialah kepantasan mereka belajar. Dalam seminggu, mereka seolah-olah telah menguasai deria yang saya ambil masa 30 tahun untuk pelajari. Terutamanya Emilio, dia sangat berbakat. Keupayaannya untuk membaca urat kayu sangat luar biasa. Dia dapat mengagak dengan cepat arah mana untuk menolak ketam dan bahagian mana yang lebih keras. Pada pertengahan November, kami memulakan kerja memotong tanggam. Ini adalah bahagian yang paling sukar. Saya menunjuk pada sebatang tiang. Kita akan membuat puting pada tiang ini dan menebuk lubang pada gelegar. Apabila kedua-duanya dicantumkan, ia akan kukuh walaupun tanpa paku. Carlos bertanya, berapa tepat ia perlu dibuat? Saya menjawab, kita perlu mencapainya dengan toleransi 0,1 mm. Jika terlalu longgar, ia akan bergoyang apabila dilanda taufan. Jika terlalu ketat, kayu akan retak apabila ia mengembang. Wajah mereka berdua menjadi tegang. Ia kelihatan mustahil. Saya tersenyum. Pada mulanya, semua orang berfikir begitu. Tapi kita boleh lakukannya. Saya akan ajar. Kerja memotong tanggam ternyata lebih sukar daripada yang dijangkakan. Percubaan pertama gagal. Putingnya terlalu tebal dan tidak muat ke dalam lubang. Percubaan kedua juga gagal. Kali ini, ia terlalu nipis dan longgar. Carlos kelihatan kecewa. Ini terlalu sukar. Betulkah kita boleh lakukannya? Saya meletakkan tangan di bahunya. Kali pertama saya belajar ini, ia mengambil masa 6 bulan. Kamu telah sampai ke tahap ini dalam masa seminggu. Itu sangat hebat. Emilio berkata, tetapi kita tiada masa. Hanya tinggal 3 bulan. Saya mengangguk. Betul. Sebab itulah kita perlu bekerja lebih keras. Sejak hari itu, kami memanjangkan waktu kerja. Bermula pada pukul 4 pagi dan berakhir pada pukul 11 malam. 19 jam sehari. Sukar untuk badan tua saya menjanggungnya. Setiap malam pinggang saya terasa seperti mahu patah. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Pada akhir November, satu keajaiban berlaku. Emilio berjaya menghasilkan tanggam yang sempurna. Saya mengagumi hasil kerjanya. Hampir tiada ralat. Apabila saya cuba memasukkan puting ke dalam lubang, ia muat dengan sempurna. Macam mana kamu buat? Tanya saya. Emilio menjawab, saya ikut apa yang cikgu cakap. Saya dengar bunyi kayu. Bunyi yang dihasilkan oleh kayu berbeza apabila dipahat. Saya mengawalnya dengan mendengar bunyi itu. Saya terpegun. Dia telah melangkah setapak ke alam tukang mahir. Mendengar bunyi kayu adalah teknik peringkat tertinggi walaupun dalam 50 tahun pengalaman saya. Carlos tidak mahu ketinggalan. 2 hari kemudian, dia juga berjaya menghasilkan tanggam yang sempurna. Kami saling berpandangan dan tersenyum. Akhirnya, kerja kami mula menjadi laju. Minggu pertama Desember, kami berjaya menyiapkan 3 batang tiang sehari. 3 kali lebih laju daripada perancangan awal. Penduduk kampung yang lalu lalang memandang kami dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat tiang-tiang siap satu persatu, riak wajah mereka mula berubah. Keraguan bertukar menjadi harapan. Suatu petang, Emilio bertanya, "Cikgu, adakah kita benar-benar boleh siapkan dalam masa 3 bulan?" Saya memandang tiang-tiang yang telah siap tersusun di bengkel. Sudah ada 30 batang. Separuh jalan. Boleh, jawab saya dengan suara penuh keyakinan. Kita sedang melakukannya. Malam itu, saya menulis pengiraan baru dalam buku nota saya. Dengan kelajuan semasa, kami boleh menyiapkan semua komponen menjelang pertengahan Desember. Pemasangan boleh dimulakan pada akhir Desember. 3 bulan. Ia sangat suntuk, tetapi boleh dicapai. Di luar tingkap, saya melihat langit malam Filipina yang dihiasi bintang-bintang. Saya merasakan bahwa saya sedang melakukan kerja yang paling bermakna dalam hidup saya sebagai tukang kayu selama 50 tahun. Ini bukan sekadar membina sekolah. Ia adalah tentang mewariskan kemahiran, membina insan, dan mencipta harapan. Sebuah sekolah sedang lahir dari hujung jari saya. Pada 10 Desember, masalah timbul. Retakan ditemui pada 10 batang tiang yang telah siap. Saya tiba di bengkel pada pukul 5 pagi seperti biasa. Tiba-tiba, saya terdengar bunyi aneh dari salah satu tiang. Krak. Bunyi yang sangat perlahan, tetapi di telinga saya ia kedengaran seperti guru. Saya menyuluh dengan lampu suluh. Terdapat retakan halus seperti rambut di tengah tiang. Jantung saya berdegup kencang. Saya memeriksa tiang-tiang lain. 5 daripada 10 tiang menunjukkan simptom yang sama. Puncanya ialah kelembapan. Perbezaan kelembapan antara siang dan malam di kawasan ini sangat ketara. Kering pada waktu siang dan lembap pada waktu malam.
Kayu mengembang dan mengecut berulang kali, menyebabkan tekanan dalaman. Carlos dan Emilio tiba. Melihat riak wajah saya, mereka serta-merta tahu ada sesuatu yang tidak kena. "Betapa serius keadaannya?" tanya Emilio. Saya mengeluh. "Tiang-tiang ini tidak boleh digunakan. Kita perlu buat semula." Wajah Carlos pucat. 5 batang? Itu akan mengambil masa seminggu lagi. Kita tiada masa. Saya mengangguk. Saya tahu. Tetapi kita tidak boleh menggunakan tiang yang retak. Apabila taufan datang, air akan masuk melalui retakan itu dan akhirnya ia akan patah. Kami bertiga terdiam. Selama lebih 60 hari kami telah bekerja 19 jam sehari. Ketika kami hampir nampak penghujungnya, kehilangan seminggu lagi adalah satu tamparan hebat. Emilio bertanya dengan berhati-hati, "Tiada cara lainkah? Mungkin kita boleh tampal bahagian yang retak." Saya menggeleng. Struktur utama tidak boleh dikompromi. Untuk bertahan 200 tahun, ia mesti sempurna. Hari itu adalah hari yang paling teruk. Kerja selama seminggu menjadi sia-sia. Carlos hampir tidak makan tengah hari. Emilio menjadi pendiam. Hati saya juga terasa berat. Bekerja 19 jam sehari pada usia 70 tahun telah mencapai hadnya. Sakit pinggang sudah menjadi rutin, dan setiap malam jari jemari saya kebas sehingga saya tidak dapat tidur lena. Sekitar jam 7 malam, ketua kampung datang melawat. Wajahnya menjadi tegang apabila melihat tiang-tiang yang retak. "Ada masalah?" Saya menjawab dengan jujur. "Saya tersilap mengawal kelembapan. Perlu dibuat semula." Ketua kampung kelihatan bimbang. "Berapa lama lagi masa yang diperlukan?" "Seminggu," jawab saya. Dia mengeluh. Biar saya berterus terang. Penduduk kampung mula resah. Mereka bertanya sama ada ia benar-benar boleh siap dalam masa 3 bulan. Musim tengkujuh akan bermula tidak lama lagi. Saya tidak dapat menjawab. Saya mahu memberi keyakinan, tetapi sejujurnya saya juga bimbang. Selepas ketua kampung pergi, saya tinggal seorang diri di bengkel. Carlos dan Emilio telah saya suruh pulang dahulu. Saya membelek-belek tiang yang retak. Seorang tukang kayu berpengalaman 50 tahun telah melakukan kesilapan seperti orang baru. Tiba-tiba, saya terdengar bunyi seseorang masuk. Saya mengangkat kepala dan melihat kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun yang saya temui pada hari pertama. Dia datang dan bertanya bila sekolah akan siap. Kanak-kanak itu duduk bercangkung di sebelah saya dan bertanya dengan perlahan, "Atuk sedih ke?" Saya tersenyum dan menggeleng. "Tidak, cuma penat sikit." Kanak-kanak itu menunjuk ke arah tiang yang retak. "Ini patah ke?" "Kena betulkan." Selepas berfikir sejenak dia berkata, "Cikgu kami cakap, kesilapan itu adalah untuk belajar. Kalau tak buat silap, kita tak boleh belajar." Saya memandang kanak-kanak itu. Pada saat itu, saya mendapat satu kesedaran. Betul, kesilapan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Tiada siapa yang sempurna. Yang penting ialah belajar dari kesilapan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. "Terima kasih," saya mengusap kepalanya. "Kamu telah beri Atuk kekuatan." Keesokan harinya, saya memanggil Carlos dan Emilio. Saya telah menganalisis kesilapan kita. Masalahnya ialah kita biarkan kayu di luar pada waktu malam. Kelembapan malam terlalu tinggi, menyebabkan kayu menyerap air. Sebab itu ia retak pada waktu siang. "Jadi apa yang patut kita buat?" tanya Carlos. "Setiap malam kita tutup dengan plastik untuk menghalang kelembapan." Emilio mengangguk dan memberikan satu cadangan. "Abang saya ada perniagaan mengeringkan kayu. Dia tiada tanur, tetapi dia ada gudang. Bagaimana kalau kita simpan kayu di sana?" Mata saya bersinar. "Bolehkah?" saya akan tanya dia. 2 hari kemudian, masalah itu selesai. Abang Emilio menawarkan gudangnya secara percuma. Kami memindahkan semua kayu ke gudang, di mana kelembapannya sentiasa terkawal. Sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. 5 orang pemuda kampung menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Mereka tiada kemahiran teknikal, tetapi mereka boleh membantu dengan kerja-kerja berat seperti memindahkan kayu, membersihkan tapak, dan menyusun bahan. Dengan lebih ramai tenaga kerja, kelajuan kerja meningkat. Saya menyerahkan kerja-kerja tanggam kepada Carlos dan Emilio, manakala saya boleh menumpukan perhatian kepada reka bentuk pemasangan. Pada 15 Disember, tiang yang retak telah diganti dengan yang baru. Kali ini, ia sempurna, tanpa sebarang retakan. Pada 20 Desember, semua komponen telah siap. 60 batang tiang, 40 batang gelegar, 150 batang kasau. Semuanya tersusun rapi di dalam gudang. Carlos berkata dengan nada terharu, "Kita berjaya." Emilio menitiskan air mata. Pada mulanya ia nampak mustahil.
Saya menepuk bahu mereka berdua. Sekarang barulah permulaan sebenar. Pemasangan menanti kita. Malam itu, ketua kampung datang lagi. Kali ini dengan riak wajah yang berbeza. Dia terpegun melihat kayu-kayu yang tersusun di gudang. Tuan benar-benar telah lakukannya. Saya tersenyum. Belum selesai lagi. Tapi kita boleh. Penduduk kampung sangat teruja, kata ketua kampung. Sekarang semua orang sudah mula percaya. Mendengar kata-kata itu, segala penat lelah selama 2 bulan terasa berbaloi. Krisis menjadi peluang. Kesilapan menjadi pembelajaran. Dan keraguan bertukar menjadi kepercayaan. Kini, hanya tinggal peringkat terakhir, pemasangan. 21 Desember, hari pertama pemasangan. Saya tiba di tapak pada pukul 4 pagi. Mulai hari ini, kayu-kayu ini perlu didirikan satu persatu. Masalahnya ialah berat. Sebatang tiang pain beratnya 80 kg. Seorang tukang kayu tua, 2 orang pembantunya, dan 5 orang pemuda tanpa pengalaman perlu mengangkatnya. Saya telah berfikir semalaman. Kami tiada wang untuk menyewa kren. Ia perlu dilakukan dengan tenaga manusia. Tetapi bagaimana? Carlos dan Emilio tiba dengan kebimbangan yang sama. Cikgu, sejujurnya saya risau, kata Emilio. Untuk mendirikan 60 batang tiang, tenaga kita sahaja tidak akan cukup. Saya mula melukis di atas tanah. Sistem takal. Kita tidak gunakan kekuatan, kita gunakan prinsip tuas. Pukul 8 pagi, para pemuda kampung berkumpul. Mula-mula kami mendirikan penyokong sementara. Kemudian kami memasang tali dan takal. Ia adalah teknik pembinaan tradisional yang saya bawa dari Malaysia. Kami mula mengangkat tiang pertama. 8 orang memegang tali. Saya memberi isyarat. 1, 2, 3. Tiang itu mula naik perlahan-lahan. 10 darjah, 20 darjah, 30 darjah. Semua orang bekerja sama. Peluh mengalir deras. Apabila mencapai kira-kira 45 darjah, tali tergelincir. Tiang itu bergoyang. Bahaya! Berhenti, jerit saya. Semua orang berhenti. Tiang itu tergantung pada sudut 45 darjah. Jika terlepas sedikit, ia akan runtuh. Saya berfikir pantas. Tali tergelincir kerana kurang geseran. Saya perlu menambah geseran. Tahan sekejap. Saya menanggalkan baju kerja saya dan melilitnya pada tali. Geseran bertambah. Mula semula, perlahan-lahan. Tiang itu mula naik semula. 60 darjah, 70 darjah, 80 darjah. Akhirnya ia tegak. Kami berlapan bersorak. Tetapi tiada masa untuk bergembira. Tiang ini perlu dipasang dengan kukuh. Saya memberi isyarat kepada Carlos dan Emilio. Mereka berdua membawa gelegar yang telah disediakan. Ini bahagian penting, kata saya. Tanggamnya mesti dipadankan dengan tepat. Jika terpesong 1 mm pun, keseluruhan struktur akan herot. Emilio memanjat tiang setinggi 4 meter itu tanpa sebarang peralatan keselamatan. Dia memeriksa kedudukan tanggam dengan berhati-hati. Di sini, jeritnya. Saya mengangkat gelegar dari bawah. Carlos memegang hujung yang satu lagi. Perlahan-lahan, dengan tepat, kami menolaknya ke atas. Emilio menyambut gelegar itu dan mula memadankannya pada tanggam. Percubaan pertama, tidak masuk, sudutnya sedikit salah. Ke kiri sikit, katanya. Kami mengubah sudut. Percubaan kedua, puting mula masuk ke dalam lubang. Serak, kakak. Ia padan dengan sempurna. Dah masuk, jerit Emilio. Sambungan pertama telah siap. Saya cuba menggoncang tiang dengan tangan. Ia tidak berganjak seinci pun. Tanpa sebatang paku, ia terpasang dengan sempurna. Waktu makan tengah hari, kami sedar kami mengambil masa 4 jam untuk mendirikan tiang pertama. Untuk 60 batang, ia akan mengambil masa 240 jam, 10 hari. Masalahnya ialah baki masa. Hari ini 21 Desember. Janji 3 bulan adalah sehingga 15 Januari. Hanya tinggal 25 hari. Carlos menekan kalkulator. Cikgu, dengan kelajuan ini, kita tak akan sempat. Saya juga tahu, kami perlu menggandakan kelajuan. Sebelum memulakan kerja petang, saya membahagikan kami kepada 2 pasukan. 1 pasukan mendirikan tiang, manakala 1 lagi menyediakan tiang seterusnya. Pukul 2 petang, kami memulakan kerja pada tiang kedua. Kali ini, dengan pengalaman, ia sedikit lebih cepat, siap dalam masa 3 jam. Pukul 6 petang, kami mendirikan tiang ketiga. Kali ini, ia mengambil masa 2 jam setengah. Kelajuan semakin meningkat. Pukul 9 malam, penduduk kampung mula muncul. Mungkin terdengar kabar, kira-kira 10 orang berkumpul.
Mereka memerhatikan kami bekerja di bawah cahaya lampu. Seorang lelaki pertengahan umur menghampiri. "Boleh kami bantu?" Saya terkejut. "Betul ke? Kami juga perlukan sekolah ini," katanya. "Jika ada apa-apa yang boleh kami lakukan, beritahu sahaja." Sejak malam itu, penduduk kampung mula mengambil giliran untuk membantu. Pada mulanya 3-4 orang, 2 hari kemudian menjadi 10 orang, 3 hari kemudian 20 orang. Dengan tenaga kerja yang bertambah, kelajuan kerja meningkat secara mendadak. Kami berjaya mendirikan 5 batang tiang sehari. Pada 27 Desember, satu perkara luar biasa berlaku. Ketua kampung muncul dengan pembesar suara. Dia membuat pengumuman ke seluruh kampung. "Penduduk sekalian, sekolah kita sedang dibina semula. Encik Ismail dari Malaysia dan pemuda-pemuda kampung kita sedang bekerja siang dan malam. Sesiapa yang ingin membantu, sila datang ke tapak." Petang itu, 50 orang berkumpul. Tua, muda, lelaki, dan perempuan. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa lampu. Pelajar-pelajar belasan tahun juga datang. Tapak itu bertukar menjadi suasana pesta. Orang ramai bekerja sambil ketawa dan bersembang. Menarik tali, mengangkat kayu, membersihkan tapak. Melihat pemandangan itu, hati saya sebak. Mereka inilah orang yang sama yang meragui saya pada mulanya. Yang tidak percaya sekolah boleh dibina dengan kayu. Tetapi sekarang, mereka membina bersama-sama. Membina sekolah mereka dengan tangan mereka sendiri. Pada 31 Desember, malam tahun baru, kami mendirikan tiang terakhir, tiang ke-60. Sebaik sahaja tiang itu tegak berdiri. Semua orang bertepuk tangan. Ada yang menangis. Mata saya juga berkaca. Carlos memegang tangan saya. "Cikgu, kita berjaya." Emilio juga datang memeluk. Terima kasih banyak-banyak." Saya memeluk mereka berdua erat. Saat yang paling membanggakan dalam 50 tahun hidup saya sebagai tukang kayu. Tetapi ia belum berakhir. Atap masih menanti. Minggu pertama Januari, hari pertama tahun baru. Tetapi, bagi kami tiada cuti. Kerja-kerja atap perlu dimulakan. Atap adalah bahagian paling penting bagi sebuah bangunan, terutamanya di kawasan Taufan. Jika atap tercabut, seluruh bangunan akan runtuh. Sekolah yang runtuh tahun lepas juga bermula dari atapnya. Saya memandang 150 batang kasau. Kayu-kayu ini perlu diletakkan di atas tiang dan gelegar satu persatu. Ketinggiannya 6 meter. Perlu bekerja di atas tangga. Masalahnya ialah sudut. Kasau perlu dipasang pada sudut tepat 30 darjah. Jika terlalu curam, air hujan akan mengalir dengan baik tetapi rintangan angin tinggi. Jika terlalu landai, rintangan angin kurang tetapi air hujan akan bertakung. 30 darjah adalah yang paling optimum. Saya menjelaskan kepada Carlos dan Emilio, menunjukkan cara menggunakan jangka sudut. Mereka mengangguk. Pukul 9 pagi, kami memulakan kerja kasau pertama. Saya memanjat tangga. Bukan mudah untuk badan tua saya memanjat ketinggian 6 meter. Kaki saya menggeletar. Carlos menolak kasau ke atas dari bawah. Saya menyambutnya dan meletakkannya di atas gelegar. Saya memeriksa dengan jangka sudut. 28 darjah. Salah. Naikkan sikit lagi, jerit saya. Carlos mengubah sudutnya. Saya periksa lagi. 30 darjah. Sempurna. Saya pasangkan tanggamnya. Ia masuk dengan kemas. Kasau pertama siap. Mengambil masa sejam. Untuk 150 batang, ia akan mengambil masa 150 jam, lebih daripada 6 hari. Waktu makan tengah hari, saya mengira semula. Hari ini 1 Januari. Tarikh akhir janji ialah 15 Januari. Tinggal 14 hari. Atap 6 hari. Dinding dan lantai 7 hari. Kerja kemasan 2 hari. Jumlah 15 hari. Sangat suntuk. Pukul 2 petang, tiba-tiba langit mula gelap. Awan berkumpul. Angin mula bertiup. Emilio memandang ke langit dan berkata, "Nampaknya hujan akan turun." Saya menjadi cemas. Jika hujan, kerja terpaksa dihentikan. Jika kayu basah dalam keadaan tanpa atap, ia akan mengambil masa 1-2 hari untuk kering. Kami tidak boleh kehilangan masa. "Cepat kerja," kata saya. "Kita kena pasang seberapa banyak yang boleh." Kami mempercepatkan kerja, naik turun tangga memasang kasau, peluh bercucuran seperti hujan. Langit semakin gelap. Pukul 4 petang titisan hujan mula turun. Pada mulanya setitik 2, tetapi tidak lama kemudian ia menjadi lebat. "Kita kena masuk," kata Carlos. Saya menggeleng. "Sikit lagi. Siapkan baris ini sahaja." Hujan semakin lebat. Tangga menjadi licin.
Berbahaya, tetapi saya tidak boleh berhenti. Ketika saya sedang memasang kasau terakhir, kaki saya tergelincir. Saya hampir jatuh dari tangga. Serta-merta saya berpaut pada gelegar, mengerahkan seluruh tenaga saya. Seluruh badan saya tergantung di udara. "Cikgu," jerit Carlos. Saya mengetap gigi, menarik badan saya ke atas dengan kekuatan lengan. Saya berjaya kembali ke tangga. Jantung saya berdegup kencang, seperti mau pecah. "Cukuplah, mari kita masuk," kata Emilio dengan cemas. Saya mengangguk. Sudah tidak boleh diteruskan lagi. Kami mengemas peralatan dan meninggalkan tapak. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat, disertai guruh. Dari tingkap rumah tumpangan saya memandang tapak sekolah. Tiang-tiang itu basah kuyup ditimpa hujan. Tanpa atap, ia terdedah sepenuhnya. Saya risau. Jika kayu menyerap terlalu banyak air, ia akan menjadi masalah. Terlintas di pikiran saya, adakah insiden saya hampir jatuh tadi petanda buruk? Keesokan paginya, hujan berhenti. Saya bergegas ke tapak pada pukul 4 pagi untuk memeriksa keadaan kayu. Pemandangan yang luar biasa menyambut saya. Penduduk kampung sudah berada di sana. Kira-kira 30 orang. Mereka sedang mengelap semua air hujan dari kayu, satu persatu dengan kain kering. Ketua kampung melihat saya dan berkata, "Tentu Tuan risau semalaman. Kami juga risau. Sebab itu kami datang awal pagi." Saya terdiam, terharu. Seorang wanita pertengahan umur menghampiri. "Cikgu, saya dengar cerita Tuan hampir jatuh semalam. Jangan paksa diri lagi, biar kami tolong." Sejak hari itu, cara kerja berubah. Kerja-kerja di tempat tinggi yang berbahaya diambil alih oleh pemuda-pemuda. Saya hanya memberi arahan dan memeriksa dari bawah. Pada mulanya saya bimbang. Adakah mereka yang tidak berpengalaman boleh melakukannya dengan tepat? Tetapi yang menakjubkan, mereka belajar dengan cepat. Carlos dan Emilio mengajar, dan para pemuda cepat memahaminya. Kelajuan kerja meningkat 2 kali ganda. Kami berjaya memasang 30 batang kasau sehari. Pada 5 Januari, semua kasau telah siap dipasang. Sekarang, kami perlu memasang kepingan atap. Kami memutuskan untuk menggunakan bahan tempatan. Kepingan zinc. Ia ringan, kuat, dan tahan taufan. Tetapi di sini timbul masalah. Paku untuk memasang kepingan atap tidak mencukupi. Hanya separuh daripada yang ditempah tiba. Apabila dihubungi, pembekal mengatakan stok tambahan hanya akan tiba seminggu lagi. Seminggu bermakna kami akan terlepas tarikh akhir. Carlos panik. "Macam mana nih? Tanpa paku kita tak boleh pasang atap." Saya berfikir, dalam kaedah tradisional, paku tidak digunakan. Tetapi kepingan zinc berbeza, ia memerlukan paku. Ketika itu Emilio memberi cadangan, "Bagaimana dengan buluh? Banyak buluh di kawasan ini. Kita boleh buat bingkai buluh untuk memegang kepingan zinc." Mata saya bersinar. Itu idea yang bernas. Buluh lentur, tetapi kuat. Jika diikat dengan tali, ia boleh memegang kepingan zinc. Mari kita cuba. Penduduk kampung membawa buluh. Kami memotongnya dan membuat bingkai. Kemudian kami meletakkan kepingan zinc dan mengikatnya dengan tali. Hasilnya menakjubkan. Ia sekukuh paku, malah lebih lentur dan nampaknya lebih tahan angin. Pada 10 Januari, atap siap. Buat pertama kalinya, sekolah itu dapat berlindung dari hujan. Saya berdiri di dalam bangunan, mendongak memandang siling. Kasau-kasau tersusun pada sudut yang tepat. Di atasnya, atap terpasang dengan kemas. Langit tidak lagi kelihatan. Sekolah itu telah menaungi langit. Kini anak-anak boleh belajar tanpa basah kehujanan. 11 Januari. Tinggal 4 hari sebelum tarikh siap yang dijanjikan. Atap sudah siap, tetapi dinding, lantai, pintu, dan tingkap masih belum. Saya terjaga dari tidur pada pukul 3 pagi. Tidak boleh tidur lagi. Fikiran saya ligat menyemak senarai kerja yang perlu dilakukan. Apabila saya tiba di tapak, orang ramai sudah ada di sana. Kira-kira 20 orang sudah mula bekerja di bawah cahaya lampu. Carlos melihat saya dan berkata, "Cikgu, kami mula dulu. Kita tak ada masa." Saya berterima kasih. Mereka menganggap ini seperti kerja mereka sendiri. Kami memulakan kerja dinding menggunakan teknik anyaman buluh, gabungan teknik tradisional tempatan dan kaedah dari Malaysia. Buluh dianyam rapat untuk membuat dinding, kemudian disapu lapisan kalis air. Lantai pula menggunakan papan pain daripada baki kayu yang diketam licin. Ia dipasang rapat tanpa sebarang celah. Pada 13 Januari, dinding dan lantai siap. Hanya tinggal pintu dan tingkap. Tetapi petang itu, masalah berlaku semasa pemeriksaan akhir.
Saya memeriksa keseluruhan bangunan dengan alat aras. Di tiang ketiga bilik darjah, alat aras menunjukkan ia condong. Gelembungnya tidak berada pada 0 darjah. Ia condong 0,5 darjah. Jantung saya luruh. Ini bermakna tiang itu sengit. Saya perlu mencari puncanya. Saya memeriksa pangkal tiang. Batu asasnya tenggelam sedikit. Tanah di bawahnya lembut. Selepas hujan, tanah itu mendap, menyebabkan tiang itu condong. 0,5 darjah nampak kecil, tetapi tidak boleh diabaikan. Lama-kelamaan ia boleh menjadi lebih condong, dan akhirnya seluruh bangunan boleh herot. Carlos bertanya cemas, betapa serius keadaannya? Saya menjawab jujur, kena betulkan. Kalau tidak, dalam 2 tahun akan ada masalah. Wajah Emilio pucat. Berapa lama masa untuk betulkan? Kita kena angkat tiang dan kuatkan asasnya. Sekurang-kurangnya 2 hari, 2 hari. Tarik siap adalah lusa. Keheningan melanda. Penduduk kampung juga menyadari keadaan itu. Terdengar suara-suara berbisik. Seseorang bertanya dengan risau, adakah kita tidak dapat menepati janji? Saya tidak dapat menjawab. Saya mahu menepati janji, tetapi saya tidak boleh menyerahkan bangunan yang cacat. Ketika itu ketua kampung menghampiri. Cikgu, tolong beritahu saya dengan jujur, adakah ini benar-benar masalah besar? Saya mengangguk. Sekarang nampak kecil, tetapi lama-kelamaan ia akan menjadi besar. Ia boleh membahayakan anak-anak. Ketua kampung berfikir sejenak, kemudian berkata, kalau begitu, kita mesti betulkan. Keselamatan anak-anak lebih penting daripada janji. Tapi bagaimana dengan jabatan pendidikan? Tanya Carlos. Kita dah janji 15 hari bulan. Ketua kampung menjawab, biar saya jelaskan pada mereka. Kualiti lebih penting daripada masa. Saya berterima kasih. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa bersalah. Terasa seperti seorang tukang kayu tua melakukan kesilapan sehingga ke saat akhir. Malam itu, saya tinggal seorang diri di tapak, memandang tiang yang condong. Bagaimana cara terpantas dan paling selamat untuk membetulkannya? Sekitar tengah malam seseorang datang, Emilio. Di tangannya ada pelan reka bentuk. Cikgu, saya dah fikirkan, katanya. Daripada kita angkat tiang yang condong, bagaimana kalau kita rendahkan tiang di seberangnya? Saya mengambil pelan itu. Dia telah melukis satu kaedah. Biarkan tiang yang condong, tetapi kikis sedikit asas 3 tiang di seberangnya untuk menyamakan semula aras keseluruhan. Saya membuat pengiraan. Boleh jadi, ia jauh lebih cepat daripada mengangkat tiang. Separuh hari sudah cukup. Emilio, saya memandangnya. Kamu sekarang adalah seorang tukang kayu sejati. Dia tersenyum malu. Saya belajar dari cikgu. Keesokan paginya, kami memulakan kerja mengikut kaedah Emilio. Kami mengikis sedikit asas 3 tiang di seberangnya dengan penuh ketelitian. Pukul 11 pagi, kerja selesai. Saya meletakkan alat aras sekali lagi. Gelembungnya tepat pada 0 darjah. Sempurna. Sorakan bergema. Orang ramai saling berpelukan. Petang itu, kerja-kerja pintu dan tingkap disambung semula dengan pantas. Kira-kira 50 orang penduduk kampung turun padang. Ada yang mengecat, ada yang membersih. Pada 14 Januari, jam 10 malam, semua kerja selesai. Tingkap terakhir dipasang. Cat terakhir disapu. Saya berdiri di luar bangunan, memandang sekolah yang telah siap. Di bawah cahaya lampu, bangunan kayu berinspirasikan rumah Melayu itu berdiri megah. Tiang-tiang painnya kelihatan kukuh, dan atapnya menaungi langit. Carlos dan Emilio berdiri di sebelah saya. Kami bertiga memandang sekolah itu tanpa kata. 70 hari, 5.400 jam. Satu keajaiban yang dicipta oleh seorang tukang kayu tua, 2 orang anak muridnya, dan seluruh penduduk kampung. Esok, anak-anak akan kembali. Saya mengeluarkan sekeping kertas kecil dari poket saya. Nota yang diberikan oleh kanak-kanak perempuan 8 tahun yang saya temui pada hari pertama. Tertulis di situ, Atuk, terima kasih sebab bina sekolah kami. Tak sabar nak jumpa. Esok, kanak-kanak itu akan belajar di sekolah ini. Selamat terlindung dari hujan selama 200 tahun. Karya terakhir dalam hidup saya sebagai tukang kayu selama 50 tahun telah siap. 15 Januari, hari perasmian. Sejak awal pagi, kampung itu riuh rendah. Orang ramai menghias kawasan sekolah dengan bunga. Bendera Filipina dan Malaysia dikibarkan bersebelahan. Pukul 9 pagi, 200 orang kanak-kanak mula tiba. Kembali ke sekolah mereka selepas 3 bulan. Mata mereka terbeliak melihat bangunan baru itu. Seorang kanak-kanak menjerit, "Wah, sekolah kayu.
Mereka berlari-lari, menyentuh tiang, mengetuk lantai, dan mendongak ke siling. Suasana riuh dengan gelak tawa. Kanak-kanak perempuan yang saya temui pada hari pertama ternampak saya. Dia berlari dan memeluk pinggang saya. Atuk dah tunaikan janji. Saya melutut memandangnya. Kan Atuk dah janji. Sekolah yang bertahan 200 tahun. Kanak-kanak itu mengangguk dan bertanya, betul ke ia boleh tahan 200 tahun? Saya tersenyum dan menunjuk ke arah tiang. Cuba sentuh tiang ni. Dia menyentuhnya. Terasa hangat. Kehangatan kayu. Kayu ni hidup. Saya menjelaskan. Ia bernafas, mengawal kelembapan, dan apabila gempa bumi datang, ia akan bertahan dengan melentur. Nanti bila kamu dah jadi nenek, kamu boleh ceritakan tentang sekolah ni pada cucu-cucu kamu. Matanya bersinar. Pukul 10 pagi, majlis perasmian rasmi bermula. Pegawai dari Jabatan Pendidikan tiba. Kira-kira 500 orang penduduk kampung berkumpul, termasuk dari kampung-kampung jiran yang terdengar khabar. Pegawai itu meninjau sekolah. Dia menyentuh tiang dan memeriksa sambungan tanggam dengan teliti. Setelah lama memeriksa, dia berkata, menakjubkan. Tanpa sebatang paku pun, ia boleh jadi begini kukuh. Ketua kampung mengambil mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 bulan lalu, kita telah kehilangan harapan. Taufan memusnahkan sekolah kita. Dan anak-anak kita tiada bilik darjah yang sempurna. Tetapi Encik Ismail dari Malaysia telah datang. Walaupun pada usia 70 tahun, beliau bekerja 19 jam setiap hari, para hadirin bertepuk tangan. Ketua kampung menyambung, dan dari kampung kita, Carlos dan Emilio telah belajar. Kini mereka berdua adalah tukang kayu. Kebanggaan kampung kita. Carlos dan Emilio berdiri. Orang ramai bersorak. Air mata bergenang di mata mereka berdua. Sekarang, dipersilakan Encik Ismail Abdullah untuk memberi ucapan. Saya berdiri di hadapan mikrofon. 500 pasang mata tertumpu pada saya. Saat yang paling mendebarkan dalam hidup saya. Saya perlahan-lahan membuka mulut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah hidup sebagai tukang kayu selama 50 tahun. Saya telah membina banyak bangunan, tetapi sekolah ini adalah yang paling istimewa. Kenapa? Keheningan seketika. Kerana sekolah ini bukan saya bina seorang diri. Carlos dan Emilio membina bersama. Anda semua, penduduk kampung, membina bersama. Mereka yang membantu menarik tali hingga larut malam, yang mengelap kayu, yang berkongsi makanan. Semua orang membina sekolah ini bersama-sama. Tepukan gemuruh bergema. Saya mengetuk salah satu tiang. Dum-dum. Bunyi yang padat. Anda dengar bunyi ini? Inilah bunyi ketahanan 200 tahun. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, cicit-cicit Anda, akan belajar di sekolah ini. Tiang-tiang ini akan melindungi mereka. Ketika itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin mula bertiup. Orang ramai memandang ke langit. Awan hitam berarak pantas. Seseorang menjerit, Taufan! Ia Taufan yang tiada dalam ramalan kaji cuaca, yang tiba-tiba mengubah haluan ke kawasan ini. Angin semakin kencang. Kedengaran bunyi dahan-dahan patah. Orang ramai mula cemas. Memori Taufan tahun lepas pasti terimbas kembali. Bawa anak-anak masuk ke dalam sekolah, jerit ketua kampung. 200 orang kanak-kanak berlari masuk ke dalam sekolah baru. Guru-guru menenangkan mereka. Penduduk kampung juga berlindung di dalam. Saya tinggal di luar. Carlos dan Emilio juga berdiri di sebelah saya. Kami memandang bangunan itu. Angin bertambah ganas. Pokok-pokok kelapa di sekeliling bergoyang kuat. Hujan mula turun dengan lebatnya. Bangunan sekolah mula bergegar. Tiang-tiangnya bergerak sedikit mengikut tiupan angin. Semua orang menahan nafas. Tetapi, sesuatu yang luar biasa berlaku. Bangunan itu bergegar, tetapi ia bertahan. Tiang-tiangnya melentur menyerap daya angin. Sambungan tanggam bergerak sedikit, menyerap tenaga. Ia bukan struktur yang tegar. Ia struktur yang lentur, yang menyebarkan tenaga. 30 menit berlalu. Taufan telah reda. Angin semakin perlahan. Hujan renyai-renyai. Orang ramai keluar dengan berhati-hati. Mereka melihat sekeliling. Dahan-dahan patah bergelimpangan. Beberapa papan tanda tercabut. Tetapi sekolah itu tidak terjejas langsung. Seorang nenek tua menyentuh sekolah itu dan berbisik, satu keajaiban. Saya mengetuk tiang itu sekali lagi. Dum, dum. Bunyinya masih sama. Tiada apa yang berubah. Ia bergegar. Tetapi ia bertahan. Inilah kekuatan kayu. Pegawai pendidikan itu menghampiri saya dengan riak wajah tidak percaya. Tuan, ini sungguh. Saya tersenyum dan menjawab, ia bukan masalah bahan.
Ia masalah pembinaan. Sekolah tahun lepas dibina kerana mengejar bajet dan masa. Sama ada konkrit atau kayu, jika dibina dengan betul dan diberi masa, ia akan tahan lama. Selama 3 bulan, kami tidak tergesa-gesa walau sedikit pun. Ia akan bertahan 200 tahun. Seperti yang saya janjikan. Kanak-kanak bersorak, guru-guru menangis, penduduk kampung saling berpelukan, majlis perasmian bertukar menjadi pesta. Selepas hujan berhenti, orang ramai menyanyi dan menari, berkongsi makanan. Kanak-kanak berlari-lari di dalam bilik darjah baru mereka. Menjelang senja, saya duduk di bangku di hadapan sekolah. Carlos dan Emilio duduk di kiri dan kanan saya. Kami bertiga memandang matahari terbenam, tanpa kata. Carlos bertanya perlahan, "Cigu, adakah Cigu akan pulang ke Malaysia sekarang?" Saya mengangguk. "Lusa saya akan berangkat." Emilio berkata, "Kami tidak akan lupakan jasa cikgu seumur hidup kami. Segala yang cikgu ajarkan." Saya memegang tangan mereka berdua. "Ajarkan apa yang telah kamu pelajari kepada orang lain. Kemahiran perlu diwariskan. Barulah ia akan terus hidup." Mereka berdua mengangguk. Matahari telah terbenam. Cahaya lampu dari tingkap sekolah mula kelihatan. Kedengaran suara gelak tawa kanak-kanak. 200 orang kanak-kanak telah kembali ke sekolah mereka. Karya terakhir dalam 50 tahun hidup seorang tukang kayu berusia 70 tahun telah siap. Sebuah sekolah yang dibina dengan tangan, tanpa sebatang paku, tanpa sebarang mesin. Sekolah yang tidak akan runtuh walaupun dilanda taufan. Sekolah yang akan bertahan 200 tahun. Dan yang paling penting, sebuah sekolah yang dibina bersama-sama oleh seluruh penduduk kampung. Saya berdiri dan memandang sekolah itu buat kali terakhir. Dan berbisik perlahan, "Terima kasih, kerana memberiku peluang untuk mencipta karya terakhirku." Di langit malam Filipina, bintang-bintang mula berkelipan. Di bawah cahaya bintang yang membanjiri bumbung yang indah, sekolah untuk 200 tahun itu bernafas dengan tenang.